Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Madam. Salam Ida. Selamat pagi. Apa khabar? Pagi. Pagi, Madam. Madam sihat? Alhamdulillah sihat. Kalau saya boleh on kelas, maksudnya saya alhamdulillah sihat. Awak semua sihat ke? Alhamdulillah sihat, Okey, Madam. Madam. Okey, so kita start dengan doa dulu. Siapa nak baca doa silakan. Fatihah dulu. Cepat doa. Guys, takkan suara pun tak nak baca doa ni. Saya punya. Adib, okey Adib, silakan. Baca doa Fatihah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syukur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adik. Okey, kita ambil kehadiran sekarang. Tolong buka kamera sekejap. Abdullah Fahim. Ada. Okey. Ini berapa bulan? 14 kan? Okey, Adib. Okey, nampak. Di mana? Farhan, Haziq. Adib dah. Farhan, okey. Giri. Alright. Jamshir. Okey. Lection. Ada, Madam. Tengok dekat. Okey. Muhammad Syafiq. Aduh, seperti biasalah. Tak ubah-ubah. Muhammad Afiq. Haikal. Dia. Okey. Muhammad Syahmi. Sekejap. Alright. Nabil. Ada. Okey. Oman Musa. Ada, Madam. Oman Musa tak ada? Ada, Madam. Kenapa tak keluar nama awak? Suara dengar tak, Madam? Suara dengar tapi kenapa tak keluar? Line dah okey ke? Okey je. Saya tak nampak nama awak. Kamera dia keluar tak, Madam? Apa dia? Kamera. Oh, tadi buka kamera Dah buka dah. Okey. Okey, baru nampak. Okey, thank you. Somfort. Ada, Madam. Okey. Azri. Ada, Madam. Okey. Nuranisa. Ada, Madam. Okey. Nur Farahin. Ada, Madam. Alright. Nur Najwa. Okey. Nur Syahada. Ada, Madam.
Mana Nusyada? Nusyada? Ya, madam. Nurul Alia, okay. Nurul Azwa, Ada, madam. Nur Putri Ayu, Ada, madam. Syazwina. Ada, madam. Okay, Alhamdulillah. Ya, Muhammad Syafiq dah masuk belum? Ya, semua tak masuk ni betul. Dia dua yang masuk Madam. Selalu macam tu. Okay, so Madam harap semua sihat dan bersedia untuk kita masuk minggu ke-7 hari ini jam pertama minggu ke-7. Boleh dengar suara Madam jelas tak? Jelas. Jelas, madam. Okay, madam. Okay, so saya nak memilih ketua kumpulan ni pun saya berdasarkan keputusan UPS hari itu dengan matematik tambahan SPM punya grade. Sebab saya tunggu SPM punya grade yang keluar lambat ni, saya tak nak minta dekat pelajar. Saya dapatkan daripada pengurusan lah. Jadi kadang-kadang ada yang markah SPM dia bagus tapi UPS dia tak okey. Jadi saya kena tengok yang mana dua-dua okey lah. Jadi saya harap yang saya pilih sebagai ketua itu terima sebab saya berdasarkan keputusan dua-dua UPS dengan AdMaths dan saya cuba bagi sama rata lah antara pelajar yang PST dengan XPDT lah. So hopefully tak ada masalah. So apa yang perlu dibuat sekarang ini ialah nanti kejap saya nak tunjuk dia punya RPS untuk due date untuk video group discussion ini. Hari Khamis ni cuti kan? Cuti. Ya, madam. Cuti apa? Hari Malaysia. Hari Malaysia. Okay, so I hope you are already on progress untuk assignment tu on the way. Saya mungkin hari Khamis tu saya nak buat combine semua kelas untuk go through assignment punya soalan to see whether there is any problem. So ini tak wajib lah. Siapa nak masuk sebab saya nak buat satu-satu ambil masa kelas. Saya tak nak ambil masa kelas, jadi saya nak buat satu slot di mana saya nak go through dia punya soalan-soalan assignment yang mana yang ada masalah mungkin saya boleh bantu. So siapa yang nak join boleh join, iaitu hari Khamis. Sebab saya tak nak guna waktu kelas, sebab dia akan ambil waktu kelas kita nak masuk chapter 5. So apa benda lah ni? Kita nak dah start chapter 5 hari ini Okay, sekejap saya nak share screen. Okay, so ini adalah nama-nama yang dah dimasukkan mengikut grup. Kejap. Okay, so grup pertama, dia nampak tak ni OneNote? Boleh, madam. Nampak. Boleh, madam. So grup yang pertama siapa ni, ketuanya Syafiq yang tak masuk lagi kelas ni. Okay, so ahli kumpulannya Syuhada, Syazwina, Alia. Semua perempuan ni Pelik saya semua perempuan nak duduk dalam kumpulan dengan Syafiq ni. Okay, grup 2 ketuanya Nur Najwa, ahli kumpulan Azri, Amira, Syahmi dengan Anissa. Grup yang ketiga Nabil Akmal ketuanya dan Adib, Afiq dengan Farhan ahli kumpulan. Grup yang keempat Putri Ayu ketua, Nur Farahin dengan Azwa ahli kumpulan. Grup yang kelima Somford ahli kumpulan Lection dengan Abdullah Fahim. Dan grup yang keenam Jamshir ahli kumpulan Giri dan Omar Musa. Okay, so saya harap semua terimalah
apabila awak dah pilih sendiri untuk masuk kumpulan, cuma ketua kumpulan tu saya minta terimalah lantikan sebagai ketua kumpulan sebab saya pilih pun berdasarkan keputusan UPS dengan APMAX yang awak. Okay, so apa yang perlu dibuat sekarang ni adalah untuk awak, sebab saya akan tanya progresnya minggu depan. Minggu depan saya nak tanya progress dah. So the first thing that you should do is create a WhatsApp group lah untuk awak dalam kumpulan supaya senang untuk berbincang. Okay, maksudnya awak kena create, astaghfirullahaladzim, tulisan sekejap. Okay, awak kena create WhatsApp group. WhatsApp group untuk senang awak berbincang antara awak 4 ataupun 3 orang. Okay, lepas tu tak perlu add saya. Siapa hamba Allah ni? Ketua kelas madam. Kenapa lambat masuk? Sebab tadi masa saya nak buka tu laptop saya macam dia jam madam. Buka kamera. Jangan madam. Lambatnya. Rafiq? Mana dia pergi? Sikat rambut ke? Bukan madam. Kenapa lambat masuk? Tak, tadi masa saya nak masuk tu, tiba-tiba laptop saya dia macam tak tahu, dia buka macam kosong balik. Tu saya macam risau tadi. Saya setting balik. Ya ke? Aku awak baru bangun tidur? Tak madam. Okay. Sorry madam. Okay. Okay, so apa yang ketua kumpulan perlu buat adalah create WhatsApp group untuk group discussion dengan assignment sebab dua benda ini yang kena awak siapkan. Group discussion ni 5% dan assignment 2 nanti 20%, which is banyak 20% tu. So kenalah create WhatsApp group supaya mudah untuk berbincang. Lepas tu saya nak awak choose a topic ataupun subtopik. Mula choose a chapter dululah. Chapter apa awak nak buat video. Ni untuk group discussion Apa yang saya senaraikan ni adalah untuk awak punya group discussion. Awak kena choose chapter lah. Chapter mana awak nak ni, tapi berbincang, bukan ketua yang tentukan chapter, and then baru kita tentukan subtopik mana nak buat content untuk video. Okay, so choose a chapter. Chapter ni boleh daripada chapter 1 sampai chapter 10 semester 1 lah. Jangan pergi ambil semester 2 pula. Semester 2 pula, astaghfirullahaladzim. Semester 1 punya chapter lah. Chapter 1 sampai chapter 10. Soal topiknya apa. Jangan nak pergi buat satu chapter punya pula. Lagi 1 jam pun tak siap videonya. Okay, lepas tu awak akan buat dia punya seolah-olah macam storyboard lah. Storyboard ni macam apa yang awak nak masukkan dalam video, daripada intro, storyboard So your storyboard mesti include yang pertama intro. Ni take note semua bukan adik ketua kumpulan saja kena take note. Ni untuk group discussion video. Videonya duration 10 minit hingga saya bagi sampai 12 minit saja. Jangan buat lebih 10 minit sampai 12 minit sahaja. Group discussion video ni tempohnya 10 minit minimum, maksimum 12 minit. You need to create WhatsApp group to discuss untuk group discussion dan juga assignment 2 nanti. Lepas tu choose a chapter untuk untuk group discussion. Ini untuk group discussion lah. Choose a topic and then pilihlah antara chapter 1 sampai chapter 10 satu chapter. Storyboard ni apa yang awak perlu include adalah intro. Intro ni maksudnya selain daripada introduce group members, dalam video ni kena ada satu introduction ni, awak kena introduce group members lah, masing-masing perkenalan. Okay, introduce group members. Lepas tu
intro subtopik tersebut. Intro subtopik. Jangan terus pergi ke soalan. Intro subtopik, mungkin nak letak nota ke sikit atau nak bagi formula-formula yang perlu digunakan nanti, apa dia formula dia. So this is untuk intro lah. Okay, lepas tu pergi kat content. Untuk content dia mesti ada penerangan, explanation of concept. Ada apa-apa nak tanya boleh terus tanya. Explanation of concept semua dalam BI ya. Bahasa dia adalah language dia adalah in BI. Kalau broken English pun tak apalah, at least awak cuba ya. Explanation of concept ni maksudnya awak kena terangkan menggunakan soalan lah. So you can choose soalan from UPS or PSPM punya question. Saya nak awak ambil UPS atau PSPM punya question pilihlah yang bersesuaian dengan apa yang awak nak terangkan. Katakan soalan PSPM tu dia panjang, dia melibatkan banyak subtopik, dia combination of a few subtopik, so awak ambil yang mana yang berkaitan dengan apa yang awak dah pilih. Okay, maksudnya soalan PSPM ni dia panjang. So you just choose yang berkaitan dengan awak punya subtopik. Okay, kenapa saya nak awak buat UPS dengan PSPM? Sebab awak perlukan latihan untuk final punya preparation. So lebih baiklah awak terus ambil soalan UPS PSPM. So banyak untuk pilihan soalan. Berapa soalan nak ambil? Mungkin dalam masa 10 minit tu 3 kot. Prepare lah 3 ke 4. Bergantung pada panjang pendek. Kalau pendek kena lebih. Kalau panjang mungkin 2 pun dah cukup. So it depends on dia punya panjang pendek solutionnya lah. So kalau dia punya solution panjang mungkin 2 soalan cukup. Kalau pendek mungkin 3 atau 4. So bergantung kepada subtopik, bergantung kepada solutionnya, panjang atau pendek. Ada apa-apa nak tanya so far? Questions? So far tak ada, madam. Correct konsep ya. Kalau saya nampak ada dia punya konsep salah, saya tolak markah. Lagi satu, correct pronunciation of the punya terms. Sebab ada yang pergi sebut, saya tengok dalam video yang lepas, transpose dia tak sebut transpose. Matrix A transpose dia sebut apa benda tu, bukan transpose lah, something yang lain daripada transpose. Saya pun tak reti nak sebut, tapi salah. Pronunciation mesti correct. Macam mana nak tahu pronunciation yang betul? Pergilah tengok video. Pensyarah mengajar guna pronunciation yang betul. So make sure you use the correct pronunciation of the terms. Ini melibatkan dia punya mathematic terms tu mesti betul sebutannya. Correct concept, make sure rujuk nota dengan video, okay? Lepas tu mesti yang okay, nak guna apa? Boleh guna PowerPoint, boleh guna Google Meet untuk record, boleh guna phone punya video, phone punya ni lah recording video. Okay, boleh guna phone, PowerPoint. Tapi kalau tulis dengan tangan, nota awak mesti kemas, tulisan besar. Tulisan mesti besar supaya saya boleh nampak. Besar dan kemaslah tulisannya. Jangan saya tak boleh baca pula. Tulisan mesti besar dan kemas. Guna pen marker lah. Bukan pen biasa. Kena guna pen marker yang tebal. Guna pen marker, tulisan mesti besar dan kemas, explanation mesti jelas. Okay, itu content dia. Lepas tu yang ketiga dia punya penutup. Okay, conclusion. Awak boleh bagi application in real life. Carilah apa dia yang boleh guna dalam real life kalau ada. Okay, application in real life. Dan apa-apa yang awak fikir awak nak buat sebagai penutup, boleh buat. Selain daripada application real life, relate kepada real life, awak boleh buat summary pun boleh. Mungkin mind map ke, mungkin nak buat mind map ke sebagai summary langkah-langkah dia ke. Okay, be kreatif lah. Okay, so dia punya markah ni bonus untuk kalau
bonus kalau awak ada creativity, awak kreatif, nanti saya akan bagi dia punya rubrik untuk penilaian ni. Creativity and ada application in real life. Ini bonus. Siapa yang tak ada bonus yang ni susah nak dapat markah tinggi lah. Bonus ni maksudnya boleh sehingga saya boleh bagi markah 100. Setakat ni saya susah nak bagi markah 100 sebab tak ada faktor creativity, tak ada application in real life. So pilih satu topik yang mana awak boleh nampak penggunaannya dalam real life. Any questions so far? So far tak ada question. Okay. Kalau tak ada, kita tengok bila kena minggu depan saya nak tanya masa first hour tu, saya nak tanya dia punya progress, dah tentukan subtopik apa, tu saya nak tanya dulu. Subtopik apa saya nak tanya, ini kumpulan apa fizikal kan? Subtopik apa yang dah dipilih, itu saya nak tanya ketua lah kena terangkan, ketua kena terangkan. Minggu ke-7, kita berada pada minggu yang ke-7. Okay, so this is week 7. Bila due group discussion video? Group discussion video due pada minggu ke-12. Okay, this is the group discussion video. Submit pada minggu yang ke-12. So awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 weeks untuk siapkan. Banyak masa di sini. So by next week, saya nak hari Selasa minggu depan, Madam nak tahu pemilihan subtopik apa. Setiap kumpulan kena dah pilih subtopik, lepas tu buat storyboard. Storyboard ada berapa soalan. Okay, yang tu storyboard tu saya minta kemudian sikit tak apa. Tapi kalau awak boleh buat cepat-cepatlah, sebab kalau kita dapat siapkan cepat dah senang hati kan. Dah senang hati. 5 video dah siap, masing-masing dah selesaikan tanggungjawab masing-masing. So kita boleh fokus untuk exams pula. Okay, so group discussion video kena hantar nanti. Saya akan buka GC punya saya akan create dia punya assignment untuk awak hantar ke Google Classroom. Kena hantar ke Google Classroom dalam bentuk video daripada YouTube. That means you have to go to YouTube, upload ke YouTube, dapatkan link YouTube, lepas tu baru upload ke GC. Saya tak nak awak sebab dia jadi berat so saya nak awak untuk mudah saya buka, tengok, awak kena pergi upload ke YouTube dulu, lepas tu baru awak share dia punya link dekat GC, dan ketua kumpulan atau wakil kumpulan akan upload ke GC nanti pada minggu yang ke-12 hari Jumaat sebelum 12:30 malam. Okay, clear tak semua? Jelas, Madam. Okay, so boleh start fikir-fikir lah nak buat macam mana. Lepas tu ada yang tanya dari segi pakaian. Pakaian sopan lah. Tak biarlah pakai macam nak pergi kenduri kahwin pula. Biarlah pakai sopan, yang patut tutup aurat. Okay, jangan pakai baju tidur pula sambil nak menerangku tu awak rekod pakai baju tidur. Lepas tu nampak pula peralatan sekelilingnya. Jangan sampai macam tu. Be professional Boleh tak? Ya? Tunjuk lagi bagus. Macam perkenalkan, masa nak perkenalkan bolehlah tunjuk kan? Boleh. Tapi kalau awak nak berterusan masa menerangkan nak tunjuk, macam contoh awak buat Google Meet tapi awak nampak muka, boleh juga. Terpulang. Tapi gambar itu gambar awak tu tidak wajib. Saya pun dah kenal dah muka awak. Kalau yang lain saya tak kenal kan. So tak wajib lah. Tapi memperkenalkan diri tu cara dia terpulang. Nak tunjuk muka, nak introduce bercakap seorang-seorang. Tapi percakapan semua kena involve. Kalau ada ahli kumpulan yang tidak beri sumbangan, yang tidak mau beri sumbangan, ketua kumpulan sila report pada madam. Saya akan ambil tindakan. Okay, dia tak akan dapat markah lah. Saya bagi kosong terus kalau dia tak nak bagi sumbangan. Kalau ahli kumpulan tak nak rekod suara pun tak nak sumbang, tak boleh. Semua kena menyumbang suara.
Semua kena menyumbang suara dalam video tersebut. Bukan setakat prepare soalan, solution, tapi bercakap, semua kena bercakap. Okey, faham ya? Okey, lagi satu saya nak ingatkan tentang assignment 1. Like I said, hari Khamis ni disebabkan ada cuti, saya boleh buat satu slot untuk membantu siapa-siapa yang perlukan bantuan, boleh masuk dalam saya akan buat 1 jam ke, saya rasa tak sampai kot 1 jam, just untuk go through dia punya soalan. Assignment 1 is due next week, minggu ke-8, hari Jumaat sebelum 12.30 malam. Okay, submit chapter 4 and chapter 3 serentak. Okay, minggu ke-8, minggu depan, hari Jumaat sebelum ke 12.30 malam, saya dah letak dia punya due date 24 September 11.59 malam, chapter 3 dengan 4. Pastikan awak upload ke GC dalam bentuk PDF dan letak dia punya front page tu, cover page tu di depan sekali. Isikan maklumat apa yang perlu diisi, semua nama penuh, nama madam semua lengkap. Lepas tu awak akan ambil gambar dengan jelas, net upload ke GC dalam bentuk PDF untuk saya semak. Sekiranya saya buka dan gambar itu tidak jelas, madam akan suruh awak buat balik. So kalau tak nak buat kerja 2 kali, make sure awak hantar tu, awak ambil gambar tu, tengok jelas ke tak jelas. Ya? Kalau tidak jelas, saya nak kena suruh awak buat balik lah. Okay, assignment yang kedua akan dirilis pada minggu ke-9 sebelum mid semester break. Assignment kedua ni group assignment. Assignment kedua ni adalah group assignment, bermakna untuk assignment 2 ni nantilah saya jelaskan sebab nak kena explain. Cuma kena faham bila group ni, kalau markah group itu saya pick semua kena submit tau. Katakan dalam kumpulan tu ada 4 orang. Okay, saya pilih saya tak pilih ketua sebab saya tahu ketua selalu buat okey. Saya pilih ahli kumpulan. Jadi ahli kumpulan ni saya akan ambil satu skrip, saya semak. Kalau markah dia rendah, the whole group will get low marks. Kalau markah dia tinggi, semua akan dapat markah tinggi. Bermakna markah kumpulan tu akan sama. Sebab tu saya pesan kepada pelajar untuk assignment tu pastikan solution awak semua sama. Untuk satu group tu sama, hantar solution yang sama. Kalau individu tidaklah. Individu masing-masing buat, masing-masing dapat markah. Tapi kalau group, mesti hantar solution yang sama supaya tak adalah ada yang tuduh awak punya teruk sangat, markah kami rendah, tak ada. So semua kena ada solution yang sama. So tak ada perkara yang isu berbangkit macam tu. Okay, so yang ni kita akan release chapter 6 dengan 7 yang awak kena jawab ni. 6 pun tak masuk, 7 pun tak masuk lagi. So kita akan bagi sebelum mid semester break. Dan kita dah dengar berita tentang kemasukan pelajar ke college. Mungkin selepas mid semester break ni, apabila kita dah masuk fasa 3 lah. Sekarang ini kita masih lagi berada di fasa 2. So bila pelajar, bila dah masuk fasa 3, pelajar akan kembali ke college untuk meneruskan the second half of the semester. Dan saya rasa memang awak akan balik sini sebab PSPM saya rasa tak akan dilaksanakan secara objektif lah. Secara online, dia akan buat secara face to face. Awak kena menjawab di dewan peperiksaan. Okay, so itu apa yang kita akan berlaku dalam beberapa minggu ini. So kita ada 3 minggu lagi sebelum mid semester break. Tapi kerja kena buat. Mungkin masa mid semester break tu lah awak nak siapkan video. Sebab bila dah balik ke college, dia dah sibuk dengan nak siap assignment lagi, nak prepare untuk UPS lagi. Okay, UPS yang kedua untuk peringatan akan dilaksanakan pada minggu ke-9, iaitu 2 minggu lagi. Kita akan laksanakan UPS yang kedua yang formatnya masih objektif, 23 soalan dan dia akan cover chapter 4 dengan chapter 5. Chapter 4 kita dah selesai, chapter 5 kita baru nak masuk. So chapter 4 ni seperti mana madam kata, madam akan record soalan yang PSPM tu. Tapi video ni belum siap, jadi saya tak boleh nak share dululah. Nanti bila dah siap saya share. Tapi untuk yang hari Khamis tu nanti saya akan bagi tahu pukul berapa ya. Tapi itu pun tidak wajib semua masuk. Nak masuk, awak rasa awak perlukan bantuan, masuk. Tapi saya tak share kod video tu. Siapa nak masuk. Yang tu saya tak share lah video tu. Siapa nak masuk. Tak nak masuk sudah. Okay, so itu adalah apa yang akan berlaku dalam beberapa minggu yang akan datang dan apa yang awak perlu buat dan perlu submit. Okay.
So hari ni kita nak masuk chapter, saya nak pergi semak Jamboard sekejap. Okay, lupa. Saya nak pergi semak Jamboard. Kerja yang saya madam suruh hantar tu. Siapa nak offer Jamboard dia? Saya, madam. Siapa tu? Syafiq dengan siapa tadi? Suara siapa? Saya dengan Najwa. Tak apa, bagi ladies first, madam. Siapa tadi? Ladies tu siapa? Ladies tu Najwa, madam. Alright. Kita tengok Maxstar ya. Maxstar chapter 4. Okay, so soalan ni mudah saja. Dia bagi 2x2 matrix and what you need to do is just darab yang constant kat luar ni, darab masuk. Okay, darab masuk. Pendaraban itu kena tunjuk Najwa. Najwa. You did not show the next step. Sepatutnya awak kena show the next step ni. Tunjuk the next step. Pendaraban ni. Pendaraban constant yang awak kena darab masuk ni. Tunjuk dulu. Okay, lepas tu lah baru awak pergi ke step ni. Okay, faham? So macam awak ambil ni 20, awak ambil 22 elemen kat sini, kena tunjuk dulu yang ni. 3y sama dengan 7. Jadi awak ambil elemen ini untuk dapat the first equation, labelkan saja first equation. So dari sini awak selesaikan untuk dapat dia punya y which is negative 5, betul? Sekejap ya. Lepas tu equation yang kedua ni awak dapatkan daripada kedudukan elemen yang A11, negative 26, 12 dengan 7x. So you need to show this step. Ni kalau ada markah, awak dah hilang markah tau. Ni penting ni. Tunjuk di step. Lepas tu awak akan selesaikan untuk dapat nilai x sama dengan 2. Okey, betul. Okey, semua faham? Maksudnya kan madam kita kembangkan. Lepas tu yang 2 dalam kurungan yang 11 tu kita dah tak payah kan kita guna jawapan yang dari atas. Apa? Saya tak faham. Okey, bukan kembang. Kita darab masuk constant tu. Darab masuk constant sebab 2 ni, constant kat 2 ni mesti didarab masuk dengan semua elemen. Lepas tu barulah awak pilih unsur mana atau kedudukan unsur mana awak nak guna untuk dapatkan persamaan, kan? Solution kat bawah ni dah betul. Cuma step yang saya tulis tu yang awak kena letak, masukkan. Tapi ni kena isi lah ni yang saya kosongkan ni, isi. Faham? Faham madam. Okey. Okey, soalan yang kedua. Yang kedua ni nombor 4. Okey, nombor 4 kita diberi matrix A dan matrix B dan diberitahu bahawa A kali B adalah upper triangular matrix. So, okay, di sini awak buat pendaraban. Okay, langkah pendaraban ni no need to show. Ada benda yang kena tunjuk tau. Ada benda yang tak perlu tunjuk. Jadi pendaraban matrix ni awak boleh congak terus bagi step ini. Tapi kalau awak rasa awak kena buat pengiraan, buatlah, sebab bila kita nak tulis ni ambil masa tau. Okey Najwa, ambil masa bila nak tulis satu persatu ni. Dalam exam kita tak sempat nak buat benda ni. So saya kata no need to show. Kalau dalam exam PSPM pun pendaraban matrix you don't need to show. Tak perlu tunjuk pendaraban matrix tu, terus pergi kepada hasil darab dia sahaja. Faham tak? Okey, so bila pergi kepada hasil darabnya, sekejap ya. Nak besarkan ni. Okay, bila kita dah dapat bentuk ini yang wajib tunjuk lah. Ini wajib tunjuk pendaraban dia. Yang ni, yang atas ni awak boleh congak saja. Lepas tu oleh kerana dia upper triangular, so kita tahu upper triangular elemen yang pada kedudukan ini, ada 3 elemen di bawah perpenjuru dia punya diagonal ni diagonal dia. Okey, di bawah diagonal ni semuanya elemen kosong equal to 0. So dia equate ni betul, ni betul, ni betul. So dapat nilai Z negatif 2. Untuk X dengan Y awak guna kaedah substitution. Awak guna kaedah apa ni?
Bukan substitution, awak bagi compare, equate kan? Awak bagi equate, panjang sikit lah. Okay, lepas tu awak pergi substitute, equate dan awak selesaikan untuk cari Y. Substitute balik untuk cari X. Okay, betul. Okay, any questions? Apa triangular kena ingat dia punya elemen kalau sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Awak identify mana dia punya diagonal. Ni perpenjuru dia, diagonal. So, kalau dia upper, dia panggil upper triangular. Saya letak macam ni je. So, dia punya elemen yang zero adalah di bawah. Maksudnya, sekejap. Maksudnya yang ni D kosong. Kenapa tak ditulis ni? Allah Akbar, kerana Bismillahirrahmanirrahim. Kejap, saya nak kena keluar balik, masuk balik ni. Okay, apa triangular maksudnya? Tak boleh jugalah. Allah, sekejap tak boleh. Tiba-tiba pula tak boleh tulis. Ini boleh dah. Okay, kalau apa triangular maknanya tadi boleh, ni tak boleh pula. Sini boleh, kenapa yang sebelah sana tak boleh? Saya pelik betul lah. Saya tak boleh conteng dekat ni, awak punya frame ni. Kalau kat sini boleh. Pelik. Baru boleh. So yang ni dia punya nilai yang kosong adalah nilai D, nilai G, nilai H. Kalau dia upper triangular, nilai D, nilai G bilangan H akan kosong. Kalau dia lower triangular dia terbalik. B kosong, C kosong, F kosong. Okay, dia terbalik, dia akan ambil atas. Kalau lower triangular kita ambil B, C, F kosong. Kalau upper triangular D, G, H kosong. Okay, so itu dia punya maksud upper triangular and lower triangular. Okay, saya nak tengok yang nombor 3 ni untuk cari cofactor of each element. Soalan nombor 2 ni. Okay, saya tengok dia punya cara penulisan ni betul. C1Y ada sini. Cuma madam dah bagi tahu kalau kita nak tulis cofactor ni, yang di depan ni awak tak perlu tulis dia punya formula. Sama ada contohnya kalau awak nak tulis C11 terus saja letak positif M11, lepas tu letak dia punya minor.
Ataupun yang kalau C12 awak letak negatif M12 tu negatif letak minor kat depan. So negatif ni ada kat depan. Okay, ni cara penulisan yang lain lah. Okay. So kalau formula ni awak tak tulis pun tak apa, tapi mesti ada lah untuk cofactor. So saya nak tengok dia punya jawapan, dia punya jalan kerja betul C12 yang dia negatif negatif 3. Sebab ada yang buat ni jawapan betul, jalan kerja salah. Tu saya dah check dekat kelas lain. Dia jalan kerja, jawapan betul tapi jalan kerjanya salah. Jadi betul lah. Okay, so ni dapat positif 12. Untuk yang ni C21 negatif darab dengan ni 9, C22. Okay, C23. C23 ni jawapan dalam Maxstar dia ada pembetulan ya. C31 betul, C32 betul, C33 betul. Okay, so macam ni lah awak kena buat untuk penulisan bagi cofactor. Siapa yang pergi buat bracket untuk minor, dia buat macam ni. C13 dia letak positif, lepas tu dia letak bracket, dia letak 0, 4, negatif 3, 2. Saya akan bagi salah. Sebab minor bukan matrix ya. Minor is determinant. Minor adalah determinant, bukan matrix. So kalau siapa-siapa yang pergi letak bracket, saya akan bagi salah dalam assignment nanti. Jawapan betul pun tak ada markah. Okey, faham tak semua? Faham, madam. So far saya jumpa banyak kes macam tu yang dia letak bracket. Tadi saya tak tahu, saya nak tengok Syafiq punya pula. Okay, Syafiq pun sama. Awak tidak mendarat masuk ni. So yang ni kena darat masuk. You have to show this step. Lepas tu baru pergi ke step untuk dapatkan dia punya equation. Yes, Syafiq? Okay. Yang ni okey, pendarabannya awak tak tunjuk, terus pergi pada step ini. Okey. Okey, yang ni awak guna kaedah substitution kan? Ganti-ganti madam. Awak yang ni kita nampak awak ambil ini, awak nak kena equate dengan okey, tak payah equate. Dia sebenarnya kalau kita nak equate, kita boleh buat macam ni. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, F, G, H, I, G, H, ni H, I kan. So yang kosong kat sini kan. Ni kosong, sini kosong, sini kosong. So dia akan ambil yang ni dengan ni kosong, dengan ni kosong lah. Okay, tapi saya tak nampak yang ni awak pergi equate to 0 kat mana Awak tak tunjuk lah yang ni. Awak kena tunjuk ni dulu equate to 0 tau. Step ni kena ada. Yang 2 campur Z ni ada. Yang atas tu ada. Yang the third one ni awak tak tunjuk. Ni kena ada dulu. Sebelum awak pergi sub. Nampak tak? Awak pergi ambil terus sub awak pergi ambil terus sub. Tak boleh sub dululah. Kena tunjuk dia adalah equal to 0. Lepas tu barulah awak pergi ambil yang X ni masukkan dekat sini. Faham ya? Faham. So maksudnya nanti kita macam kena tulis equation. Lepas tu nanti kena tulis dia punya nilai. Okay, nilai X dia ialah. Lepas tu masukkan. Yes. Awak miss satu equation lah. Maksudnya awak kena dapatkan 3 equation. Ni satu equation. Lepas tu saya selalu labelkan. Ini equation kedua. Equation ketiga awak tak tunjuk. Awak terus pergi guna saja. Okay, lepas tu final answer mesti disenaraikan. Awak tak senaraikan jawapan X, Y, Z tu. Awak tidak senaraikan X, Y, Z Faham tak? Faham madam. Okay, untuk nombor yang ni, okay, so far saya nampak tak ada masalah. Awak menggunakan formula dan determiner punya notation betul. Okay, so ni saya tak simak lah. Saya nak tengok cara penulisan sahaja. Okay, betul. Cara penulisan betul. Okay. Lepas tu kita pergi soalan nombor 4. Ini nak cari determinant, so boleh guna any row, any column. So ini awak guna row pertama, kosong. Awak guna kolom yang ke pertama. Okay, kenapa tak guna row pertama ya? Saja. Sebabkan madam cakap mana-mana boleh. Okay, tak apa, asalkan awak tahulah. Okay, so yang ni kosong, betul. Kalau satu elemen dia kosong, terus letak kosong, tak perlu tulis minor.
So negative 4 sebab dia kedudukan dia ni adalah A21, so mesti ada negative sign. Lepas tu awak tutup tu dapat first 2, 1, 5 negative 2. Okey, betul. Yang ni 2 positif sebab ini adalah A31. So dia mesti positif. 31. Okay, awak dapat yang ni betul. Patut awak darab dapat jawapan dia. Jawapan dia cek guna kalkulator lah. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni kita diberi determinant of B. Madam, Yes. yang nombor 5 ni saya macam ada saya tak siap sebab saya kira ada macam tak kena. Tak tahulah, mungkin kat cuk saya minta tolong madam tolong cek mana kot ada saya tertinggal ke. Awak ambil awak ambil mana ni? 1, 2, lepas tu 2, 2, 3, 2. Awak ambil row kedua Awak lah tak ambil row 1 kan sini ada kosong. Kenapa tak ambil row 1? Oh, sebab kita nak cancel X kat tengah tu. Sebab kita nak cancel sebab nak bagi mudahkan X tak banyak ke macam mana madam? Bukan. Saya tak boleh nak tulis lah. Pasal apa pagi ni dia problem sangat ni. Sekejap. Tak boleh tulis ni. Sini boleh. Aduh. Dia macam dah loading lepas tu dia hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal yang frame yang seterusnya boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak boleh nak tulis lah. Macam ni saya nak tulis ni. Aduh. Kalau macam tu tak apa. Nantilah madam saya tanya diorang. Diorang tu siapa? Maksud saya ni lah yang siapa yang dah jawab dekat yang budak kelas ni. Paksalah saya buat macam ni. Okey, apa yang satu saya nasihatkan lain kali, kalau awak nampak ada kosong tu, awak ambil lah row 1. Jangan ambil row lain. Sebab awak yang susah. Ya Allah, saya nak tukar merah ni. Okey, ambil row 1. Okey, apa yang salah dekat awak punya ni, awak ambil row kedua kan? Row kedua A1, row kedua ke? Kenapa dia A12? 12, awak ambil kolom kedua. Masya Allah, ni lain daripada yang lain ni. Okey, tak apa, saya berperasaan awak ambil kolom kedua. Okey, tak apa. So awak ambil A12, kolom yang kedua, so dia mesti negatif. A22 positif, A32 negatif. Okey, betul, formulanya betul. So awak ambil elemen lepas situ adalah kosong. Kenapa letak negatif 3? Itulah saya pun tengah tak tahu apa saya tulis. Awak ambil A12 row 1. Sebab tu saya kata jangan ambil kolom. Bila awak ambil kolom, awak sendiri yang confused kan. Kalau saya ambil row pertama, senang. So saya akan tulis sini determinant of A equals to A11 N11 plus A12 M12 plus pula minus lah. Siapa yang buat ni, yang betul bagi saya check buat punya dia buat. Pasal nak ambil tulis ni ambil masa lah pula. Siapa yang buat ni dapat betul? Siapa? Okey, sekejap. Awak ambil row 1 ke? Okay, row 1 So 1, lepas tu awak ambil minor dia, tolak yang ni A12 kosong, campur A13 adalah negatif 2, lepas tu minor dia apa? So kejap, kita tengok si apa nama ni, Najwa punya, sebab saya nak cepat nak masuk chapter 5 ni. Mana Najwa punya? Jangan ambil kolom, Syafiq. Kolom ni kalau kita boleh silap. Ambil row insya-Allah selamat.
Okey, madam. Okey, macam ni Najwa awak ambil row 1 kan? Yang ni tak payah tulis tau Najwa. Yang ni tak payah tulis. Terus tulis yang ini saja. Yang minor saja. Okey, betul formulanya. So awak akan ambil row pertama, elemen dia 1 kosong. Bila kosong, yang ini tak payah tulis. Awak letak kosong saja. Jangan buang masa pergi tulis yang tu ya. Terus letak kosong saja. Sebab apa-apa elemen darab dengan 0 dapat 0. Okey, lepas tu awak letak yang A13 adalah negatif 2. Okey. Lepas tu baru awak pergi cross, apa orang kata, darab dia punya determinant. Awak dapat satu quadratic equation. Ni saya tak cek dah. Quadratic equation, quaternize and you get the answer negative 3 and 4. Okey, betul. Okay, so apa kesilapan Syafiq tadi? Awak pergi ganti elemen yang salah sebenarnya. Patutnya 0 awak pergi letak nilai negatif 3 sebab awak pergi ambil row kedua, bukan kolom kedua tadi. Faham ya? Faham tak? Faham, madam. Ni nombor apa ni? Oh, tadi saya tak nak cek dulu. Okay, sekarang ni awak pergi dah selesai saya bincang yang tu. Sekarang apa yang saya nak awak buat adalah upload solution Maxstar yang seterusnya. Ada lagi 3 soalan yang saya nak awak upload. Okey, yang ni kita dah habis sampai nombor 5 tadi. Okey, sekarang awak sambung saja. Nombor 1 ni saya nak awak upload. Yang saya dah bincang boleh delete. Tapi bagi masa untuk yang lain, kawan-kawan yang Najwa dengan Syafiq jangan delete dululah. Yang lain boleh delete. Lepas tu jawab soalan nombor 1. Cari inverse menggunakan adjoint method. Determinant dia dah bagi, tak payah carilah. Determinant dia dah bagi. So just guna formula adjoint iaitu 1 over determinant of A darab dengan adjoint of matrix A. Okay. Dan jawapan ni tolonglah darab setengah masuk dalam matrix dia. Tak boleh jawapan ada constant kat luar, tak boleh. So kena darab masuk setengah tu. Lepas tu nombor 2 pun buat, upload. Yang ni awak kena calculate the determinant of P. Lepas tu ada perkataan hence. Untuk cari determinant of P transpose. Untuk cari determinant of P transpose ni. Dengan determinant of P kuasa 3 ni, awak kena guna properties of determinant. Tak boleh guna cara lain. Kena guna properties. Bila aku cakap pasal properties, bermakna awak kena guna pergi tengok properties yang apa boleh diguna pakai lah. So jawab A, jawab B. Untuk B, ini awak boleh rujuk nota kuliah. Banyak soalan yang melibatkan bentuk macam ni, yang mana awak nak cari M dengan N daripada equation. Lepas tu hence cari P inverse menggunakan equation ini. Bukan guna cara adjoint, bukan cara ERO. Tak boleh. So dia mesti guna property lah. Kalau dia ada hence ni, bermaksud awak mesti menggunakan equation itu untuk mendapatkan inverse. Dalam assignment 1 pun sama. Kalau katakan matrix punya konsep di sini, pelajar boleh hilang markah sekiranya dia tak ikut arahan soalan. Jadi awak kena faham bila keluar perkataan hence, apa dia nak. Hence ni mesti dia rujuk balik apa yang awak dah dapat daripada bahagian sebelumnya. Jadi untuk menjawab yang P transpose punya determinant for P transpose, you have to use determinant of P punya jawapan. Kena guna yang ini. Nak jawab yang determinant for P cube, awak kena guna determinant of P. Itu maksud dia. Okay, so nanti kalau assignment, siapa-siapa yang jawab sesuka hati, ikut kaedah awak sesuka hati dan tidak mengikut arahan soalan, awak akan dapat kosong lah. So kena baca soalan betul-betul. Sebab tu saya nak kena go through dengan awak assignment 1 pada hari Khamis untuk memastikan awak guna kaedah yang betul. Lepas tu untuk inverse of P ni guna equation. Tak boleh guna adjoint, tak boleh guna cara ERO, tak boleh. Okay, nombor 3 ni madam dah bincang sebenarnya. So yang ni tak perlu ni. Saya dah bincang dalam kelas. So boleh rujuk balik yang saya dah share dalam video dan juga dalam PDF saya dah bincang. Nombor 4 upload. So awak kena buat upload 3 soalan ini sebelum kelas hari second hour. 1, 2 dengan 4. 1, 2 dengan 4 buat dan upload. Nombor 3 tak payah sebab madam dah bincang, boleh rujuk PDF yang madam dah share. Okay, faham semua?
Faham, madam. Okey, sekarang kita masuk perfect practice. Jangan delete dulu ya, saya nak tengok kalau ada yang dah silap dan madam kata dah, kalau determinate awak pergi letak bracket dah salah, buat pembetulan, upload yang betul. Nanti saya nak check dia punya solution lah. Okey, kita masuk lecture 1 of chapter 5. So untuk chapter 5 ini dia akan diuji dalam apa? UPS 2. Lecture topik 4 dengan 5 akan diuji dalam UPS 2 Okey, C1 apa, define a function. Yang ni identify a function from the graph. Maknanya kita nak tentukan ia adalah function by using apa dia, vertical line test kena tahu. And then nak determine whether dia adalah one to one function guna algebraic approach. Dan horizontal line test ini C1. Bermakna apa yang tertera C1 ni boleh ditanya dalam UPS 2 lah. Okey, untuk function, untuk hubungan, semua kebanyakan yang awal-awal ni revision form 4, form 5 punya work ya. Sepatutnya tak ada masalah. Okey, dia ada 4 jenis hubungan, ada 4 types of relation. Kita ada one to one relation, many to one relation, one to many relation and many to many relation. Okay, so ada 4 jenis hubungan yang mana awak belajar kat sekolah, 1 ke 1, hubungan banyak ke 1, hubungan 1 ke banyak, hubungan banyak ke banyak, itulah yang awak belajar. Okay, so sekarang kita nak tengok dari segi gambar rajak anak panah ni macam mana kita nak tentukan dia adalah hubungan yang mana satu. Jadi kita tengok set X adalah domain, kita namakan set X, iaitu yang sebelah kiri ni adalah set X, yang sebelah kanan ni set Y lah. So set X ni disebut sebagai domain. So istilah-istilah ni semua kena tahu ya. Dan set Y adalah codomain. Okay, so apa yang dalam set X kita sebut dia sebagai domain, apa yang berada dalam set Y kita sebut sebagai codomain. Okay, macam mana nak tahu hubungan dia? Kita akan tengok pemetaan dia lah. A dipeta pada W, one to one. Lepas tu B dipeta kepada X, one to one, and C dipeta kepada Y. So this is consider 1 ke 1, hubungan 1 ke 1, one to one relation. Okay, one to one relation. Okay, macam mana pula many to one? Okay, many to one kita ada set X dengan set Y juga. So kalau kita tengok 1 ke 1, P dipeta kepada 2, ni one to one lah. Lepas tu Q dipeta kepada 2 juga. So bila dia ada 2 dipeta kepada 1 yang sama, dia dah consider 2 to 1 lah. Maknanya banyak ke 1 banyak ke 1. Lepas tu yang ketiga R dipeta pada X. So yang ini, yang 2 ni dia ada 2 pemetaan daripada domain. Okay, so dia ada 2 banyak ke 1. So ni adalah case banyak ke 1. Ini cara nak tentukan dengan melihat gambar rajah Venn. Banyak pula. Many to one. This is many to one. Yang tadi one to one. Okay. Ni semua dalam revision form 4, form 5 work lah. Okay. How about one to many? One to many maknanya pemetaannya 1 ke 1 ada 1 ke banyak. Ini 1 ke banyak lah. 1 ke 2 ni 1 ke banyak. And then dia ada yang ni C ke 1, 1 ke 1. So this is consider 1 ke many, one to many. 1 ke banyak one to many. Awak cek 1 ke 1 sebab benda macam ni dia boleh tanya dalam soalan objektif Dia bagi gambar rajah Venn, awak tentukan ini hubungan apa. Okay, ini alpha dipetakan kepada 2 dengan 7. Ini 1 ke banyak ataupun one to many. And then kita nampak beta dipeta pada 3 and 7. Ini one to many. Lepas tu gamma dipeta pada 2 dengan 5. One to many. So dia ada one to many, one to one. Jadi dia akan jadi many to many. Gabungan semua adalah many to many. Gabungan one to one, one to many, many to one. Dia ada many to one sebab alpha dengan gamma dipetakan kepada 2. So this is consider many to one. So dia adalah consider many to many punya
relationship. So empat-empat ni you have to know apa perbezaan dia dan boleh tentukan dengan melihat pada gambar Raja Venn. Clear tak? Okay. Lepas tu kita pergi kepada apakah istilah-istilah yang awak perlu tahu dalam chapter 5 ini. Yang pertama, you have to know that apa yang berada dalam set P adalah disebut sebagai domain. Semua elemen dalam set P ni disebut sebagai domain. Semua elemen dalam set Q disebut sebagai codomain. Okay, itu adalah nama domain dalam set P, domain, codomain dalam set Q. This is called an arrow diagram, ya. Gambar raja, anak panah. Okay, apa dia objek pula? Objek adalah semua elemen dalam domain yang ada hubungan dengan set Q lah. Okay, so kalau kita tengok sini, semua elemen ni negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3 ada hubungan dengan set Q. So all these are called objects. Okay, all these are called objects. Lepas tu apakah image pula? Image adalah elemen dalam set codomain yang ada hubungan dengan domain. Okay, so yang ada hubungan sekarang ni 149 sahaja. So 149 ni disebut sebagai image ataupun range. So range dengan image ni means the same thing lah. Okay, image adalah apa-apa unsur dalam set Q yang ada hubungan dengan set P dan dia juga kita boleh sebut sebagai range. Range atau image. Okay, apa beza codomain dengan image? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa beza codomain dengan image? Okay, betul. Codomain semua semua dalam set Q. Tetapi image ni atau range ni mesti ada hubungan dengan objek. So yang sebab ini 16 tak masuk Kalau soalan suruh senaraikan semua codomain, so awak kena senaraikan codomain adalah 1, 4, 9, 16 semua. Tapi kalau soalan minta range, awak kena ambil yang ada hubungan dengan objek ialah 1, 4, 9. Okay, itu beza dia lah. So every istilah dalam ni kena tahu apa dia maksud dia. Okay, lagi satu yang seterusnya kita kena tahu function ni dia adalah hubungan yang one to one and many to one sahaja. Okay, function adalah hubungan one to one dengan many to one. Jadi maksudnya daripada empat function ini, empat relation ini, empat hubungan ini, hanya one to one punya hubungan dengan many to one adalah function. Dua ni sahaja yang kita sebut sebagai fungsi. One to one dengan many to one kita adalah function ataupun awak sebut sebagai fungsi lah. Okay, ini penting lah. Awak kena tahu yang mana satu fungsi, yang mana satu bukan fungsi. Okay, kita tengok example 1. Okay, soalan dia boleh bagi macam ni dia bagi gambar raja anak panah. Lepas tu dia suruh awak tentukan dalam diagram ini adakah dia function atau tidak, and then nyatakan sebab. Kalau dia function kenapa, kalau dia bukan function kenapa. Okay, using by looking at the diagram, so kita kena ingat function ni dia adalah one to one dengan many to one So kalau awak tengok yang A ni, dia dah ada jawapan lah. Ni soalan saya ambil daripada nota kuliah. So kalau kita tengok set A dengan set B, A dipetakan kepada 27, B one to one. Okay, lepas tu B dipetakan pada 9, one to one. And C dipetakan pada 18. So this is considered one to one punya relation and is a function. Okay, so dia adalah one to one and is a function. Apa benda onto ni? Onto ni awak kena tahu juga, onto adalah apabila kita jumpa range dengan codomain dia sama. Range dengan codomain sama. Sebab kita tengok sini codomain 9, 18, 27 dan range dia pun 9, 18, 27. Jadi dia adalah onto. Itu saja awak kena tahu tentang onto. Dia macam kes yang atas ni, dia bukan onto sebab dia punya codomain dengan range dia tak sama. Yang atas ni codomain dengan range tak sama, jadi dia bukan onto. Tapi yang bawah ni gambar raja A, dia adalah onto sebab range dengan codomain dia sama. Okay, untuk bahagian B kita ada set A, set B. So A dipetakan pada 27 dan
B dipetakan pada 18 is also consider 1 to 1, tapi dia bukan onto sebab dia punya range apa range dia ni? Range dia apa ni? (18-27) codomain 9, 18, 27. Okay, so jadi dia bukan onto lah sebab dia punya range dengan codomain tak sama ya. Tetapi dia adalah function sebab dia one to one, relationship one to one. So A dengan B ni dia one to one, jadi dia adalah function. Okay, untuk yang ke C dengan D pula, kita akan tengok yang ni relationship dia macam mana. So kita ada set A, set B. Lepas tu kita tengok relationship dia. A dipetakan kepada 18, yang ni one to one. B dipetakan pada 9, ini one to one. Dan C dipetakan kepada 18 dengan 27, ini one to many. So is this a function? Many to one, sebab dia ada many to one. Macam awak tengok ni, A, B, A, C dipetakan kepada 18. So dia ada one to one, dia ada one to many, dia ada many to one. Jadi dia adalah sebenarnya many to many. Bila many to many, dia bukan function lah. Jadi awak kena bagi sebab kenapa dia bukan function, sebab dia adalah hubungan many to many. Clear tak yang ni? Okay, so yang ni pula kita ada A is map to 18, one to one. B tak ada mapping. C map to 27. So is this one to one? Are you sure? Tengok balik one to one ni macam mana? One to one ni dia mesti semua elemen in set X ataupun domain semua ada mapping ke set Y. Ni adalah one to one. Okay, dia adalah one to one bila everything in set X ada mapping kepada set Y, one to one So this is actually not one to one lah, sebab dia B tu tidak ada. There is one element in the domain not mapped to the element in the codomain. Itu sebab dia bukan one to one. Jadi dia bukan function. Dia jawapan ni salah ni. It's not one to one and it's not a function. Okay, faham ya? So madam, one to one ni memang semua kena mapping lah. Kalau dia one to one, dia dah function lah. Kesimpulan dia kat sini betul, tapi atas tu dia letak ayat dia salah lah. Dia mesti one to one. Kalau awak tengok one to one, dia mesti semua elemen macam ni one to one. Yang pentingnya dekat set A tu, atau set yang pertama tu dia mesti ada mapping ke set yang kedua. Macam ni one to one, semua ada mapping. Yang ni pun, yang nombor B pun ada mapping semua. Tapi bila yang so jadi dia adalah function sebab dia one to one. B pun dia adalah function sebab dia one to one. Tetapi yang ini dia bukan function sebab dia bukan one to one. Faham? Okay. So itu yang awak kena tahu untuk relation hubungan antara set dengan apa tu function lah. Okay, example tu ni saya tidak mau terangkan sebab dia adalah basic form 5 punya work. Cuma saya nak highlight kat sini. Kalau dibagi dalam soalan, function dia dalam bentuk mapping, awak akan tulis dalam bentuk equation balik ya. Bila kita nak selesaikan soalan, kita akan tukar yang ni bentuk mapping lah sebab dia ada arrow tu. So kita akan tukar ke bentuk equation. Tulis dalam bentuk equation bila kita nak solve. So untuk soalan ni sangat senang. Dia bagi X adalah real number. Dia suruh cari apa dia F negative 3. F negative 3. So senang saja kita hanya sub masuk. Ni solution dia. Kita hanya sub masuk negatif 3 ke dalam X. Nampak X tu kita sub masuk dapat jawapan dia 12. Okay, ni straightforward saja. Untuk B, dia suruh cari F of B. So apa yang awak nampak dalam bracket ni B, ganti dekat X dalam function fx, dapatlah jawapan dia B squared plus 3. Untuk C, kita ada X over X plus Y. Ini yang awak kena sub masuk dalam function. So sub masuk dekat X ini, awak dapat step ini. Lepas tu awak kena kembangkan dan kena simplify sampai awak dapat jawapan dia. Ni jawapan dia lah. Okey, lepas tu untuk D, apa soalan D?
Okay, soalan D, kita diberi nilai f of A 19, awak disuruh cari nilai A. Okay, so dia bagi f of A. So f of A ni kena cari dulu, so kita akan sub masuk f of A ni ke dalam equation, ke dalam function. Ini kena cari dulu lah f of A tu apa. Lepas tu equate to 19, and then selesaikan dapat A ada 2 nilai plus minus 4. So solution ini ada dalam nota kuliah awak. Ini basic Form 5 punya work sahaja. Okay, sekarang kita nak tengok, ada masa lagi 5 minit. Apa dia vertical line test? 10 minit lagi. Apakah vertical line test? So vertical line test ni adalah satu ujian yang kita gunakan bila kita nak tentukan adakah yang diberi itu function atau tidak. Adakah yang diberi itu function atau tidak, dan kita guna graphical method. Ini namanya graphical atau graphical approach lah. So awak perlu, kalau nak guna vertical line test, kita kena lukis graph. So this is consider graphical approach lah. So kita lukis graph, macam contoh ni graph dia kuadratik senyum ke bawah. So awak akan buat satu garisan yang vertical line. Vertical line maksudnya x equals to k lah, mesti vertical. K tu apa-apa nilai boleh, kita boleh letak sini x equals to whatever value lah. Kalau saya nak letak k saja pun boleh, sebab kita tahu k tu constant. Maksudnya apa-apa nilai k tu boleh bagi jadi positif, boleh negatif, boleh pecahan, boleh perpuluhan, tak kisah. K ni adalah constant. So kita akan nampak di sini bila kita buat vertical line test, the graph intersect the line at one point. So kalau the graph intersect the point, the graph intersect the line intersect the graph at one point, therefore the graph is a function. Itu kesimpulan dia. Kalau kita nampak graph itu bersilang dengan vertical line itu pada satu titik, maka kita sebut graph itu atau function itu, graph itu adalah a function lah. Ini test ini untuk tentukan dia adalah function atau tidak menggunakan graphical approach. Okey, kita tengok contoh yang dia bukan function. Kalau kita tengok graf yang open to the right, dia parabola. Open to the right ni awak akan belajar nanti insya-Allah di semester 2 topik chapter conics. Awak akan belajar lukis graf macam ni. Okey, kalau kita buat dia punya vertical line x equals to k ni, kita nampak intersection pada 2 point. So bila dia ada 2 intersection point, bermakna dia bukan function, itu saja. So awak kena tengok dia bersilang pada satu titik atau 2 titik. Kalau graf bersilang pada satu titik, dia adalah function. Kalau dia bersilang lebih daripada satu titik, dia bukan function. Okay, so ini kita sebut vertical line test. So soalan mungkin dalam objective question dia boleh bagi graf. Lepas tu dia boleh tanya vertical line test ni kesimpulan dia apa. Jadi awak kena tahu nak buat kesimpulan dia. Adakah dia adalah function atau dia not a function. So awak kena tahu kesimpulan dia apa. Okay, apa dia one to one function? Kita dah tahu kalau dalam bentuk gambar raja anak panah tadi, one to one bermakna apa-apa objek di map ke set image-nya one to one. Tapi sekarang kita nak belajar macam mana kita nak determine atau show function itu one to one menggunakan algebraic approach dan graphical approach. Kalau graphical approach ini adalah horizontal line lah. Ini graphical approach, kita kena lukis graph. Okay, so kalau vertical line test, dia untuk menentukan graph itu function ataupun tidak function, bukan function, function or not a function. Horizontal line test untuk menentukan dia one to one function atau bukan one to one function. Ada perbezaan dekat situ. Okay, so kita nak tengok kalau secara algebraic, you have to have step dia. Mesti ada assumption kita, andaian kita ini dan kesimpulan kita ini. Barulah dia one to one function. Okay, kita tengok contoh sekejap untuk satu contoh, sempat lagi. Okay, kita tengok example 3 ni. Okay, kita diminta show the function one to one function using algebraic approach. Okay, so kena show lah. So bila guna algebraic approach, kita akan start dengan dia punya first step. Ikut saja dia punya step. Pertama, kena let ayat ni kena tulis. Kedua, f of x1 equals to f of x2. Dua ayat ini wajib tulis. Untuk algebraic approach lah wajib tulis.
Kalau tak tulis tolak markah lah. Okey, apa maksud X1, X2 is in the domain of F? Bermakna kita nak tunjukkan dia one to one function, bermakna nilai X ni, semua nilai X ni berada dalam domain lah. Tapi kita tak boleh nak senaraikan semua nilai X sebab dia adalah dia bukan bentuk, di soalan dia bagi bentuk function, bukan bentuk gambar raja anak panah So dia adalah linear function. Kalau kita tengok ni, ini adalah function yang linear, bermakna kalau kita lukis graph, kita akan dapat straight line sahaja. Domain dia all real number. Maksudnya nilai X tu banyak lah. All real number adalah domain dia. Ni domain Bila awak nampak notation macam ni, awak kena faham ini adalah domain. Awak kena faham ini adalah domain dia. Okey, lepas tu kita nak tentukan adakah dia one to one cara algebraic So kita akan tulis X1, X2 is in the domain. Bermakna kalau saya ada dua set macam ni contoh nak bagi faham katakan X1 dengan X2 ni dalam domain F lah. Ini function dia F. So domain dia dekat sini, domain bagi F, ini range bagi F. Okay, so kalau saya nak tunjukkan di one to one, saya kena cari apakah Fx1, apakah Fx2. So awak hanya perlu ambil X1 ni masuk dekat function yang dibagi tu. So dia akan jadi 3x1 minus 2 sebelah kiri. Sebelah kanan kita ambil x2, masuk dekat x ni dapat 3x2 minus 2. Okey, itu step pertama. Step yang kedua, step pertama kita kena tulis dua statement ini. Step kedua kita tuliskan dia punya fx1 dengan fx2. Lepas tu awak akan simplify, negatif 2 dengan negatif 2 ni akan terhapus, 3 dengan 3 ni akan terhapus, tinggal x1 equals to x2. Bila sampai sini kesimpulan dia X1 equals to X2, maka kita boleh buat kesimpulan dia adalah one to one function. Okay, itu saja. Inilah kita namakan algebraic approach. Jadi apa maksudnya ni? Kalau fx, biasanya kalau one to one kita akan dapat macam ni. Ini akan jadi image dia fx1. Ini akan jadi image dia fx2. So kalau x1 dengan x2 ni kita equate jadi sama dan kesimpulannya kita dapat x1 dengan x2 sama, bermakna dia adalah one to one lah. Dia adalah one to one. Daripada segi gambar Raja Van, saya tunjuk macam ni gambar Raja Van pula, gambar jaran anak panah supaya awak faham. So kalau kesimpulan dia daripada fx1 ni awak dapat x1 equals to x2, kesimpulan dia adalah one to one function. Kalau saya rasa ini kat sekolah tak belajar lagi kot. Okey, contoh seterusnya kita nak tengok yang function lain pula. Ini adalah function kuasa 3 cubic, domain dia all real number. So this is the domain. Kalau kita nak tulis domain macam ni lah, negative infinity to infinity, all real number Domain, D ni singkatan untuk domain. Domain adalah set nilai X. Domain adalah all X values. All X values adalah domain Okay, so kita akan tulis step pertama, let X1, X2 is an element of the domain. Lepas tu fx1 equals to fx2. Okay, step 2 ini wajib. Lepas tu baru awak pergi step yang ketiga, kedua sebenarnya. Step kedua ni awak akan sub masuk fx1, gantikan dekat x ni, nilai x1 dapat sebelah kiri, gantikan x2 sebelah kanan pula, dapat yang sebelah kanan lah. So 7 dengan 7 ni boleh eliminate. So sampai di step, bila kita nampak kuasa dia sama, maka kita boleh equate dia punya base, so dapat kesimpulan ini. So bila dapat kesimpulan macam ni, baru kita buat kesimpulan the function is one to one. Kesimpulan wajib ada kalau soalan show. Kalau awak tak buat kesimpulan, kalau soalan kata show dan awak tidak buat conclusion, awak akan hilang markah. Tiada kesimpulan, hilang markah. Okay, so horizontal line test sikit lagi adalah cara kedua lah. Cara kedua kita guna horizontal line test, maksudnya awak kena lukis graf. So senang saja, bila kita dah lukis graf, kita tengok garisan yang kita buat ni horizontal line, y equals to k ni horizontal line. Dia intersect the graph at more than one point. Contoh yang ni, intersection dia pada 2 titik. So kesimpulan dia bukan one to one function sebab dia intersect pada more than one point, iaitu 2 points. So nak tahu dia adalah function atau tidak, kita lukis graph, kita buat garisan horizontal, sebab tu kita namakan ni horizontal line test.
Okay, so kalau dia punya intersection point tu lebih daripada 1, bermakna dia bukan one to one function lah. Okay, graf yang ini, yang kanan ini adalah graf eksponen sebenarnya. So bila kita buat horizontal line test, dia ada one intersection point. So oleh itu dia adalah one to one function kerana the line intersect the graph at one point only. Okay, so itu adalah horizontal line test. Vertical line test untuk menguji dia adalah function atau tidak. Horizontal line test untuk menentukan dia adalah one to one function atau tidak. Dia lebih spesifik lah. Horizontal line test ni lebih spesifik untuk menentukan dia one to one function ataupun tidak. Kalau vertical line test untuk menentukan dia function ataupun tidak. Okay, tu perbezaan ada dua tu. So I think sampai situ saja saya sempat. Yang ni awak pergi study sendiri. Example 4 dengan 5 dalam nota kuliah ada. Okay, saya tak terangkan yang ni sebab solution dia ada. Yang ni kena show the function is one to one guna graphical approach. So kena lukis graph lah. Sebab tu kita akan belajar the next hour, second hour how to sketch graph pula. So yang ni example 4 dengan 5 boleh study. Jawapan semua. So for the second hour saya nak bincang graph sketching. Ini ada 9 bentuk graph yang kita akan belajar. Macam mana nak lukis dan macam mana nak tentukan domain dengan range. Okay, so that's all sempat kita berbincang pada pagi ini semua. Are you still with me? That's all guys. Take care semua. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Yep. Thank you, madam. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama.